Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel guys. Assalamualaikum. Okay, kali ni aku nak buat video yang lain pula. Okay, kita terus kepada apa yang kena buat seperti di tajuk. Okay, tapi first of all kita sediakan baca Al-Fatihah kepada semua masa-masa COVID. Okay. Kepada keluarga kita, kepada guru-guru kita, kepada rakan-rakan kita, kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah pergi. Kita bacakan doa sikit untuk diorang supaya mereka semua diampunkan dosa, and semoga kita semua terhindar daripada wabak COVID, insya-Allah. And kita doakan sama kita agar dimurahkan rezeki and semua dilimpahi rahmat, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita pergi ke cerita. Okey, seperti yang korang tengok kat tajuk, ini adalah cerita hantu. Okey. Sorry, mood tidak berapa nak seram sebab aku tak ada lampu kecil kat dalam bilik ni. Okey. Cerita ni adalah daripada kawan aku. Okey. Nama samaran dia Bobo. Okey, Mr. Bobo. Okey, nama sebenarnya Amir lah, Amir Saifullah. Cerita dia adalah background dia waktu tu di sekolah teknik Sepang. Okey, dulu aku sekolah menengah teknik Sepang bersama beliau. Okey, untuk cerita pertama ni latar belakang tu kat sekolah. And waktu tu ada satu kejadian di mana dekat blok Aspura. Okey, blok Aspura ni adalah blok lelaki, siapa yang tak tahu. Okey, siapa yang tak pernah duduk asrama, Aspura tu adalah blok lelaki lah. Okey, untuk sekolah kita orang. And then sekejap kalau korang dengar lah, so takut audio tak dengar. Okay, and then waktu tu blok aku tak ingat blok A ke blok B. Okay, dia waktu tu adalah sebenarnya waktu tu hari Sabtu, tak silap aku, Sabtu ataupun Jumaat macam tu lah. Okay, biasalah kalau budak asrama waktu tu adalah waktu rehat kita orang. Okey, sebab hari Isnin sampai Jumaat dengan kelasnya, dengan aktiviti kokonya, dengan latihan sukannya, jadi tak cukup, orang kata tak cukup rehat lah. Lagilah kita duduk dengan kawan-kawan kan, lagi lah nak bersembang lagi, nak rehat lagi, nak belajar lagi kan. So macam banyak tenaga yang diperlukan lah. Okay, and then terjadi satu bila dah duduk dengan kawan ni biasalah bising. And then aku tak ingat blok A ke blok B. Dia ada blok A, blok B, blok C. Antara blok A dengan blok B ni terjadi macam bising lah. Okay, bising. And then ada yang main, ceritanya waktu ni adalah kita orang ada yang main dekat gelanggang tenis. Okey, kat belakang kita punya blok tu ada gelanggang tenis. Ada dalam lebih kurang 3.
3 gelanggang tenis. So agak besar juga. Nak jadikan cerita, diorang main futsal kat belakang tu. Dengan cahaya yang sama-sama tu, diorang boleh main futsal and then bising. Sebab apa? Dia menjadi satu kekecauan sebab apa? Ada rumah cikgu dekat blok tu. So itu yang menyebabkannya bising. Sebab waktu malam selalunya cikgu-cikgu tak benarkan untuk orang kata apa, bersukan lah. Sebab takut terjadi apa-apa. And then bila dah jadi macam tu, orang yang join tu adalah antara yang blok A dengan blok B. Cikgu datang, serbu kita orang. Masing-masing lari. Tu dah satu hal. Okay. Lepas tu, bila cikgu tu panggil, dia jerit lah. Untuk mengaku kan, siapa yang main futsal tu. Tak ada siapa mengaku. And then, nak jadikan cerita, 3/4 daripada blok A dengan blok B tu kena denda. Okay. Kena denda, kena duduk dekat court tenis tu. Lama jugalah. Sebab tak ada orang nak mengaku kan. Kita orang kena denda, duduk kat dalam court tu berjam-jam jugalah waktu tu. So cikgu ataupun warden diorang sebagai yang menjadi warden asrama tu agak marah. And then dia biarkan kita orang kat situ. Okay, cerita ni sebenarnya aku tak tahu waktu tu tau. Okay. Maksudnya bukanlah yang kena denda tu. Maksud aku, kisah kawan aku yang Amir ni, okay, dia tak bagi tahu waktu zaman sekolah tu. Dia dah habis sekolah waktu tu, kita dah berapa tahun kerja, baru dia cerita kat aku. Itu pun sebab orang kata duduk kat kedai mamak kan, dia cerita-cerita lah. Rupanya dulu waktu yang kena denda tu, dia pun salah seorang yang duduk kat dalam court tu. And then dia ternampak gula-gula dengan checkpoint dekat atas bukit. Okay, kita punya court tenis kat bawah kan, ada bukit kat tepi tu. And then ada banyak pokok dengan ni lah, orang kata pokok pisang. And benda tu ada kat situ. And then diorang ternampak dan diorang senyap saja. Itu adalah kisah. Pasal aku macam oh okay. Lepas dengar tu macam tapi memang scary belakang tu. Cuma aku tak pernah nampak kan. So bila diorang cerita macam tu, scary siap sekolah aku ni. And then untuk pengetahuan korang, dekat tapak surau sekolah menengah teknik Sepang tu, ataupun sekarang dipanggil vocational Sepang, tapak tanah tu sebenarnya adalah bekas kubur tentera, aku tak ingat tentera Jepun ke tentera komunis. Itu adalah tapak dia. Sebab tu sekolah tu agak keras. Kita orang adalah batch yang kedua. Jadi orang kata penghuni waktu tu agak ramai jugalah waktu aku masuk tu. So it's quite scary lah, sebab ada berlaku beberapa perkara lagi kan. Okay, ini adalah kisah seram yang kedua. Ini dia bukan orang kata kita nampak kat tepi-tepi jalan ke apa. Okay. Ini adalah berlaku dekat saudara aku. Okay, sebelah orang kata sepupu, sebelah ayah aku, okay, yang duduk dekat Kota Kemuning. Okay. Anak dia
anak dia ada bisnes, okay, bisnes baju, okay. And then nak dijadikan cerita, aku waktu tu sebab aku duduk Kajang tau. So cerita dia, diorang ni orang kata sangat maju waktu buka bisnes baju tu. Dalam masa 6 bulan je diorang ada 500,000 macam tu. Aku tak tahulah 500,000 tu bersih ke ataupun orang kata apa, total sale kan. Okay, lepas tu nak jadikan cerita, ada orang tak suka dengan apa anak ada, apa yang anak ada orang kata berjaya tu. Jadi yang anak-anak sepupu aku ni adalah lelaki. And then waktu tu dia dah berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni yang pandai buat bisnes tu. Okay, nak jadikan cerita, yang perempuan ni lebih, orang kata apa, dia lebih mendalami Islam lah berbanding sepupu aku tu. Sepupu aku tu dia kurang sikit lah, okay. Orang kata amalan dia waktu tu kurang sikit. Tapi dia waktu dia dah kahwin dengan perempuan tu, dia slowly untuk mendalami agama. And then waktu tu oleh kerana orang dengki dengan yang si perempuan ni, ada orang hantar sihir dekat si perempuan ni. Okay, aku panggil dia KN, huruf N. Okay, KN. Okay, dia hantar si KN ni, and suami dia, iaitu anak kepada sepupu aku, dia yang terkena tempias tu. Sebab yang si perempuan ni banyak amalan, okay, banyak amalan sunat, banyak berzikir, banyak istighfar, and then menyebabkan dia tak kena tau. And suami dia kena tempias tu. Jadi waktu yang dia terkena tu adalah pada waktu, aku tak ingat, time tu dah pukul 9-10 macam tu. Si Kak N ni call kita orang untuk bantu kan. Sebab yang si suami dia tu meracau-racau. And then okay, aku dan family pun cepat-cepatlah siap pergi ke area Kota Kementerian tu, ke rumah sewa diorang. Pergi dia dah dalam keadaan terbaring. Dia dah macam dah kena rasuk lah dengan benda sihir tu, dengan jin tu kan. Waktu kita orang masuk bilik tu, ada lagi kawan-kawan anak sepupu aku tu, ada dalam lebih kurang total termasuk aku ada dalam 7 ke 8 orang. 6 orang pegang dia. 6 orang ni pun hampir nak terlepas waktu pegang dia. Aku macam, ini adalah first time aku nampak family sendiri yang terkena benda sihir ni. Agak scary juga waktu tu. Yalah, sebab apa, kita kalau boleh, kita biasa dengar lah kan, orang Melayu ni kalau dia dah dengki, tak suka, dia hantar benda-benda yang bukan-bukan kan. Aku harap lah orang-orang Melayu ni janganlah pergi, orang kata, buat lagi benda-benda macam ni. Sebab aku rasa macam kau tak percaya kat rezeki Tuhan bagi ke kan. Agak kesian jugalah waktu tu. Tapi nasib baik beliau dah pulih. Satu keluarga dia pun semakin, orang kata, semakin kuat orang kata beribadah lah kan. Semakin kuat beribadah. So macam alhamdulillah lah kat situ. Dia macam satu, orang kata apa, turning point lah, keluarga dia untuk kembali kepada fitrah kan.
keluarga diorang ni baik je. Okay, baik. Cuma orang kata nak mengamalkan agama dalam kehidupan tu macam tinggal solat wajib, Al-Quran, jarang zikir. Macam tu lah, benda-benda macam tu je. Tapi diorang ni keluarga yang sangat baik, sangat bertanggungjawab, amanah. Memang orang kata diorang ni di kalangan orang-orang yang baik lah sebenarnya, keluarga yang baik. Cumanya biasalah, kita kadang-kadang kita semua ada orang kata apa, ada dosa silam. Jadi dengan taubat, insyaAllah Allah terima segala apa yang korang ubah tu kan. So aku rasa ni saja, 2 cerita ni saja. Aku tak tahu bagi korang seram ataupun tidak. I hope aku boleh dapat buat cerita hantu lagi. Maybe tak cukup seram, tapi aku nak cerita je lah kat korang kan. Sebab aku pun tak tahu nak buat video apa lagi. And thank you so much kerana mendengar. Okay, kita jumpa kat cerita hantu yang lain. Assalamualaikum.